Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembentaran kumpulan kami ialah analisis kes tuntutan hak penjagaan anak. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Puan Nur Syairah Amran, Puan Nurhani Syazwani Aziz, Cik Aisyah Nur Syasha Arifin dan Encik Muhammad Hafizuddin Wahid. Pertama, kita pergi kepada definisi hadanah. Dari segi bahasa, hadanah bermaksud di samping iaitu himpun di sisi. Dari segi istilah, hak mendidik anak-anak bagi orang yang mempunyai hak penjagaan. Penjagaan itu termasuklah mendidik dan menjaga mereka yang tidak mampu menguruskan diri sendiri bagi menjauhkan daripada perkara-perkara yang buruk mengenainya, kerana mereka tidak dapat membezakan antara yang baik dan buruk. Mereka dijaga dari segi makan dan minum, pakaian, tempat tidur dan kebersihan dalam tempoh umur yang tertentu. Seterusnya kita pergi kepada hak penjagaan anak menurut syarak. Hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahawa penjagaan seorang anak itu terletak di bawah ibu sehingga mana seorang ibu itu berkahwin lain. Okey, diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawasanya telah datang seorang perempuan menemui Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ini adalah anakku, perutku yang mengandungkannya, susuku yang memberi minumnya, pangkuanku lah yang memangkunya. Sesungguhnya bapanya telah menceraikan aku dan dia hendak merampasnya dariku." Rasulullah SAW bersabda, "Engkaulah yang berhak ke atasnya selagi mana engkau belum berkahwin." Peruntukan hadanah dalam elemen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Undang-Undang Seksyen 82/1 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor memperuntukkan dengan jelas bahawa ibu adalah orang yang paling berhak menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga setelah berlaku perceraian. Hak istimewa ini diberikan kepada ibu kerana ibu adalah orang yang dipercayai sebagai seorang wanita yang penuh dengan sifat pengasih, penyayang dan mampu memberi tumpuan sepenuhnya dalam memastikan kebajikan anak-anak. Setiap ibu yang mengandungkan anak itu juga adalah orang yang paling mengetahui akan kemahuan dan kehendak anak tersebut. Sekiranya ibu itu hilang kelayakan, maka hak itu akan berpindah kepada pihak yang lain mengikut aturan susunan keutamaan hadanah, iaitu nenek sebelah ibu hingga ke atas, bapa nenek sebelah bapa hingga ke atas, kakak atau adik perempuan seibu sebapa, kakak atau adik perempuan seibu, kakak atau adik perempuan sebapa, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa, emak saudara sebelah ibu, emak saudara sebelah bapa, waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai asabah atau residuari. Syarat kelayakan penjagaan anak. Undang-undang memperuntukkan bahawa ibu merupakan individu yang paling layak untuk mendapat hak jagaan anak. Namun, kelayakan tersebut bergantung kepada syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Seksyen 83 Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Syarat-syarat yang diperuntukkan tersebut adalah bagi menjamin aspek kebajikan anak tersebut. Seksyen 83, kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan. Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak adalah berhak menjalankan hak terhadap hadanah jika dia adalah seorang Islam, dia adalah sempurna akal, dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu. Dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah dan dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani. Interim hadanah. Perintah interim bermaksud suatu perintah sementara yang diberikan oleh hakim kepada pihak-pihak berdasarkan kepada fakta-fakta yang dikemukakan dalam permohonan dan syarat-syarat yang tertentu. Oleh yang demikian, interim hadanah adalah suatu perintah hak jagaan sementara yang diberikan mahkamah kepada pemohon maupun responden untuk menjaga anak tersebut sehinggalah kes induk permohonan selesai dibicarakan. Permohonan untuk mendapatkan perintah interim hadanah boleh dibuat melalui dua cara. Yang pertama, melalui prosiding ex parte, iaitu suatu prosiding permohonan, pendengaran atau perintah yang diberikan oleh mahkamah berdasarkan keterangan sebelah pihak sahaja tanpa memberikan notis kepada pihak lagi satu dalam hal-hal kecemasan atau terdesak.
Kedua, melalui prosiding inter partes, iaitu permohonan atau pendengaran atau perintah yang diberikan oleh mahkamah setelah mendengar keterangan daripada kedua-dua pihak. Terdapat beberapa faktor hilang kelayakan hak penjagaan anak terhadap penjaga. Yang pertama, ibu berkahwin dengan lelaki ajnabi. Menurut fuqaha mazhab Hanafi, Imam Al-Muzani dalam kalangan fuqaha Syafi'i dan sebahagian fuqaha Zaidiyah mengatakan bahawa ibu yang berkahwin dengan lelaki ajnabi akan kehilangan hak kelayakan hadinah terhadap anak. Namun, sekiranya ibu tersebut bercerai dengan talak bain, maka hak hadanah tersebut akan kembali kepada ibu tersebut. Sekiranya ibu tersebut diceraikan dengan talak raj'i, maka ibu tersebut perlu menunggu tempoh iddahnya tamat untuk mendapatkan semula hak penjagaan anak tersebut. Faktor kedua adalah penjaga mengalami masalah mental, kurang upaya atau penyakit kronik yang boleh memudaratkan anak. Namun, sekiranya penjaga sembuh daripada penyakit-penyakit tersebut, mereka berhak dan layak untuk menerima semula hak penjagaan anak. Faktor ketiga adalah penjaga berpindah dengan anak ke tempat yang jauh atau memudaratkan anak. Seterusnya, hak penjagaan anak juga akan gugur sekiranya penjaga murtad. Dan yang terakhir, hak penjagaan anak akan gugur sekiranya ibu berkelakuan buruk serta keterlaluan dan terbuka. Analisis kes tuntutan hak penjagaan anak. Analisis yang pertama adalah berkaitan adakah pihak pencelah mempunyai hak dan liability terhadap anak yang dituntut. Kes yang dirujuk adalah kes Fatimah binti Rejab lawan Ahnan Ahjan dan Abdul Rashid Abdullah. Tuntutan dibuat selepas kematian bapa kanak-kanak tersebut. Plaintiff adalah ibu kanak-kanak tersebut dan defendant pula pada awalnya adalah ibu saudara sebelah bapa kanak-kanak tersebut serta nenek sebelah bapa. Namun, nenek sebelah bapa digugurkan daripada kes ini disebabkan nenek tersebut bukan Islam. Jadi, cadangan nama pencelah dinyatakan sebagai defendant kedua. Pencelah merupakan suami kepada ibu saudara sebelah bapa kanak-kanak tersebut. Mahkamah memutuskan bahawa permohonan pencelah seperti yang dicadangkan ditolak. Hal ini kerana pencelah tidak mempunyai hak dan liability secara langsung terhadap anak-anak itu dan penjagaan anak-anak adalah terhad kepada ibu kanak-kanak tersebut. Kes yang kedua adalah berkaitan ibu bapa angkat layak atau tidak sebagai hadinah kepada anak angkat. Kes yang dirujuk adalah kes Ahmad bin Arsyad dan seorang lagi lawan Muhammad Jamal bin Mat Jamin dan seorang lagi. Plaintiff iaitu ibu kepada kanak-kanak tersebut telah menyambung pelajaran dan melakukan proses pengangkatan anaknya kepada defendant. Selepas tamat belajar, plaintiff ingin mendapatkan semula hak jagaan anaknya. Setelah meneliti segala keterangan dan pembuktian, mahkamah memutuskan supaya Muhammad Akmal Aiman bin Ahmad diserahkan kepada ibu bapa kandungnya dan surat pengangkatan adalah dibatalkan. Analisis yang ketiga adalah berkaitan siapa yang lebih berhak mendapat hak penjagaan anak sekiranya ibu dan ayah telah berkahwin lain. Kes yang dirujuk adalah kes Syekh Abdul Syakir bin Syekh Abdul Kadir lawan Nur Hayati binti Harun. Dalam kes ini, plaintiff telah menyatakan alasan tuntutannya adalah kerana defendant telah menetap di luar negara dan telah berkahwin lain dengan lelaki warga negara Britain. Oleh itu, plaintiff menyatakan bahawa suami defendant bukan mahram kepada anak. Defendant pula dalam keterangannya menyatakan bahawa plaintiff pernah menyatakan kepada defendant bahawa beliau tiada bantahan sekiranya anak tinggal bersamanya dan suami baru. Plaintiff juga ada menandatangani affidavit bersumpah menyatakan persetujuannya. Berdasarkan keterangan-keterangan yang dibawa, mahkamah telah memutuskan supaya yang pertama, hak jagaan anak perempuan diberikan kepada plaintiff atas pilihan anak tersebut. Yang kedua, perintah ex parte dibatalkan. Yang ketiga,
Cuti persekolahan anak dibahagi sama rata khususnya pada cuti bulan Julai dan Ogos di mana defendant diberi hak untuk bermesra, bermalam dan bersama anak tersebut. Isu-isu berbangkit berkaitan hak penjagaan anak. Yang pertama, keengganan bapa dalam tanggungan nafkah sara hidup, pendidikan dan pelajaran anak. Sekiranya hadanah diperintahkan ke atas ibu, kewajipan menanggung nafkah merangkumi pelajaran sara hidup, pendidikan dan pelajaran anak masih terletak kepada pihak yang memegang hak pewalian. Merujuk kepada kes Hubal lawan Osman, ibu telah diceraikan oleh bapa dan terpaksa membuat kerja sebagai orang suruhan. Si bapa telah menggunakan isu ini sebagai hujah bahawa ibu tidak layak terhadap jagaan anak. Namun, hakim telah menegaskan bahawa semata-mata miskin tidak boleh menjadi alasan untuk menafikan hak ibu terhadap hak jagaan anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Islam. Hakim juga menegaskan bahawa tugas tersebut tertanggung ke atas bapa yang bertanggungjawab membayar nafkah anak. Kewajipan ini tidak terjejas walaupun anak tersebut tinggal dengan ibu. Maka, mahkamah memutuskan bahawa hak penjagaan anak diserahkan kepada ibu. Isu berbangkit kedua, penentuan agama sekiranya salah seorang pihak bukan beragama Islam. Merujuk kepada perkara 12, Klausa 4, Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan bahawa agama bagi seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaganya. Oleh itu, mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan agama bagi seseorang kanak-kanak kerana hak ini adalah terletak di bawah bidang kuasa ibu bapa atau penjaga kanak-kanak tersebut. Dalam kes Ri Chi Peng Kuek, mahkamah telah memutuskan bahawa seseorang bapa itu berhak menentukan agama anaknya yang bawah umur. Meskipun mahkamah tidak menyatakan secara terus mengenai pegangan agama anak, namun, andaian dapat dibuat bahawa hak pegangan agama akan lebih memihak kepada pihak yang mendapat hak jagaan anak. Penafian hak lawatan anak. Dalam kes RB lawan RS, si bapa telah menghalang hak lawatan si ibu daripada melawat anaknya. Dalam kes ini, hak penjagaan anak telah diberikan secara anak lelaki tinggal dengan si ibu, manakala yang perempuan tinggal dengan si bapa. Walau bagaimanapun, si ibu memohon pertukaran hak hadanah anak perempuan yang berada di bawah jagaan si bapa kepada dirinya. Kerana telah dihalang dari berjumpa dengan anak perempuan tersebut, sehinggakan si bapa sanggup menukar sekolah anak itu. Antara dakwaan lain yang telah dikemukakan oleh ibu ialah ugukan oleh si bapa untuk memukul, mencederakan dan mengupah seseorang untuk berbuat sedemikian bagi menghalang si ibu menemui anak itu. Walau bagaimanapun, mahkamah dalam kes ini telah memutuskan untuk mengekalkan anak tersebut di bawah jagaan bapa kerana pilihan anak itu sendiri yang telah mencapai umur mumayyiz. Keempat, perpindahan tempat mukim kanak-kanak. Di Malaysia, adalah tidak disyaratkan untuk ibu tinggal di tempat yang sama dengan wali kanak-kanak untuk melayakkannya dalam mendapatkan hak hadanah. Hadanah hanya akan gugur jika dia menukar permustautinnya dengan tujuan untuk menghalang bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu. Namun, dibenarkan si ibu untuk membawa anak tersebut ke tempat kelahirannya. Meskipun begitu, keharusan kelonggaran ini iaitu boleh dibawa ke tempat kelahirannya adalah tidak mutlak sekiranya melibatkan perpindahan ke negara lain kerana keputusan akan dibuat berdasarkan prinsip kebajikan kanak-kanak tersebut. Kesimpulannya, dalam kes tuntutan penjagaan anak, hak hadanah dalam hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam mempunyai satu matlamat, iaitu untuk menjaga kemaslahatan dan kebajikan kanak-kanak. Dalam keputusan untuk memberikan hak hadanah, aspek-aspek pewalian diri dan harta yang dipegang oleh pihak bapa diseimbangkan
juga dengan hak hadonah yang diutamakan kepada pihak wanita kerana kepentingan dalam perkembangan psikologi anak-anak yang memerlukan belayan dan kasih sayang serta kelembutan wanita.